أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أستغفر الله العظيم. سبحان لا إله إلا أنت سبحان إن كنت من ظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah yang saya baca tadi ialah salah satu surah masyhur Muqaddam, iaitu yang sebut Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila kamu lihat pertolongan Allah membawa pembukaan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia, bukan orang Islam, manusia berduyun-duyun memasuki ad-dinullah, memasuki dalam kontrak dengan Allah. Ad-din bermakna kontrak, kerana Allah membeli manusia, kerana dia yang menjual, dia yang mencipta dan akan menawarkan syurga atau neraka pada hari Yaumiddin, ya, hari perbicaraan atau hari transaksi atau hari jual beli disempurnakan, ditamatkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian kamu bertasbih kepada Allah, memuji dia dan memohon maaf. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar, astaghfirullahalazim. Jadi itu zikir disuruh dalam surah tadi. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu yang kita kembali, semua akan kembali pada dia. Itu sebab kita sebut bila ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepada kita adalah kepunyaan dia dan kepunyaan Allah, dan kepada dia kita kembali. Jadi salam tahajud kepada tuan-puan. Saya sebenarnya nak pilih waktu ni supaya tak ada orang, tak nak ramai orang, kerana pengikut yang ramai juga satu ujian. Dalam surah Kahfi kata Allah boleh mencabut bila-bila maksa. Kebun yang dalam surah Al-Kahf dalam Quran yang kita disuruh baca semasa berdepan dengan pendustaan. Maklumlah hari ini kita penuh dengan pendustaan. Yang tak benar dikatakan benar, yang benar dikatakan tidak benar, dan ramai orang tidak memeriksa sumber atau bukti sesuatu yang dikatakan pendustaan itu. Sebab Allah dalam surah Al-Kahf yang kita wajib baca, kerana dia surah Al-Quran. Kita wajib baca setiap surah. Yang penting sebenarnya kita wajib baca semua surah kalau boleh. Tapi memang kita ada masa kita boleh, maka kita niat kita jadi khatam Quran, niat. Walaupun saya Cina Apek belum khatam Quran lagi, seorang saudara baru yang lama yang dah memeluk Islam, tapi saya banyak tertarik kepada ayat-ayat Quran ini, dan saya sanggup meninggalkan agama saya yang lalu, agama Sawawi lah, yang ada salib itu saya sanggup tinggalkan, kerana saya sedar dia penuh dengan pendustaan. Dan kita wajib memberi amaran Allah kepada mereka yang mensyirikkan Allah, yang mengambil mengatakan Allah ada anak, iaitu dalam surah Kahf. Permulaannya, mengapa dia mula dengan menyatakan tentang mereka yang berbohong, menyatakan Allah ada anak, sesungguhnya mereka tidak mengetahui, dan termasuk ibu bapa mereka, termasuk orang tuanya. Jadi kerana Allah ambil contoh syirik yang Allah paling benci sebagai satu pendustaan. Dan kita kadang-kala kata kesiannya frontliner, kesiannya orang KKM, tungkus lumus. Bukankah orang Kristian juga frontliner? Bukankah orang Kristian berjumlah sebilion itu pun yang Allah marah dalam ayat tadi itu begitu besar,
Kesian tak kita kat mereka. Jadi dunia ini mengharapkan kita orang Islam kerana kita mewarisi ayat Al-Quran. Bagaimana mereka nak dengar ayat Al-Quran kalau kita tak habaq? Orang utara kata. Kalau kita tak royak kat mereka, kalau kita tak beritahu mereka. Tu apa Bila Al-Quran turun kepada Muhammad, atasnya salam dan selawat, adalah tugas dia, amanah dia untuk sampaikan. Dia wajib sampaikan. Dia walaupun nak berselimut, ya ayyuhal mudzathir, ya ayyuhal muzammil, mudathir kum fa'anzir, bangunlah memberikan peringatan. Kita lah. Itu ayat bukan untuk orang musyrik, bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang Kristian, bukan untuk orang Quraisy, tapi kepada seorang manusia. The end product of Islam is a man. Akhir hasil Islam bukan masjid, bukan kitab, bukan seni ukuran, bukan buku, bukan kata-kata, bukan puisi, bukan songkok, bukan jubah, bukan baju Melayu, bukan anugerah, bukan gelaran Tan Sri, tetapi adalah manusia insan yang dikatakan insanu fitrah, insanu kamil, iaitu seseorang yang diamanahkan. Jadi kita lah harapan dunia. Hari ini dunia kelang kabut. Hari ini dunia dalam kegelapan. Inilah tanda akhir zaman. Kerana dikatakan Ad-Dajjal itu masuk semua negeri, melainkan Mekah dan Madinah. Apa maksudnya? Ikut Ibn Rushd, kalau sesuatu tak masuk akal, kita hendaklah jangan menolak ayat Quran, jangan menolak nas, jangan menolak hadis, kena fikir cara alegori, cara simbolik. Ya. Tetapi ramai troll akan masuk dan katakan kita dusta dan sebagainya. Ini berlaku pada para anbiya juga. Orang musyrikin depan pada Muhammad SAW nak pukul dia. Malah Abu Bakar As-Siddiq menjadi wakil Quraisy, bersuara bagi pihak Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah reda atasnya, bersuara kepada orang Quraisy tentang bahawa Muhammad ini, atasnya salam selawat, adalah Rasulullah dan dia ada mesej bagi kamu wahai Quraisy bahawa Tuhan kamu satu, tidak kamu boleh ada berhala yang lain. Dan dia membawa Al-Quran, kalamullah. Dia dipukul, tuan-puan. Dia dipukul. Orang dia sendiri, ya, yang percaya sangat dengan Rasulullah SAW, sehingga Yahud pun percaya pada dia sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Tapi bila dia mengatakan satu yang benar, orang troll dia, orang hambak dia, orang kata kamu dusta, orang kata kamu sihir, dan mereka cabar dia, keluarkan bukti macam-macam. Lalu selama 23 tahun, selama 13 tahun di Makkahul Mukarramah, Allah turunkan, Allah tabaraka taala menurunkan ayat demi ayat, menerangkan kamu tidak ada bukti. Kamu menyatakan Tuhan ada anak, tunjuklah kuasa mereka. Bolehkah mereka berkata-kata? Bolehkah mereka menghidupkan dan mematikan? Itulah pendustaan Ad-Dajjal yang menyatakan kami boleh hidupkan Fir'aun. Laknatullah, Fir'aun. Ad-Dajjal, pendustaan, tuan-puan. Ini simbolik. Pendustaan. Ya, ada orang di belakang tu. Mesti ada orang. Dajjal ni mesti orang. Tapi macam mana rupa bentuknya? Walaupun dia simbolik, kerana dia ada makna setiap dalil dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dia juga mengawal. Kerana Dajjal dikatakan masuk semua negeri. Macam mana dia boleh masuk semua negeri? Dia boleh terbang. Dia bila jejak kaki atas lautan, air yang dalam tu boleh sampai tumitnya. Dia pun ada submarine. Wallahualam, saya tak tahu. Saya Cina Apek, saya orang masuk Islam. Saya Cina, bekas Kristian masuk Islam. Saya tak tahu semua ni, tuan-puan. Saya sendiri baca dan saya sendiri bertanya. Dan orang yang ahlu-zikir, iaitu mereka yang bukan saja mengingati Allah, tetapi mereka memahami maksud Al-Quran. Ramai orang kita, tuan-puan, membaca, terlalu sedikit memahami. Terlalu sedikit memahami. Jadi adalah tugas kita untuk memahamkan kaum kita, dan kaum ini bangkit mengimamkan masyarakat. Imam Mahdi itu juga maksudnya, maknanya, simboliknya orang Islam lah memimpin. Perang Dajjal, perang dengan Nabi Isa. Nabi Isa dan Imam Mahdi memerangi orang kafir. Bermaksud kita lah, tuan-puan. Tak perlu kita tunggu. Kita perlu bersiap sedia.
Kitalah mengharungi kegelapan. Dalam perang Badar, hadis masyhur menyatakan 313 sahabat berdepan dengan musyrikin di Al-Badar bulan Ramadan, bulan berpuasa. Mereka jihad mempertahankan Islam, kalau tidak habislah, ya. Saya teringat satu hadis. Sila cek balik, saya bukan ustaz yang bertauliah, sila cek balik. Sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa pada hari perang Badar tu, Ya Allah, sekiranya 313 kami ini gugur, siapalah yang akan membawa risalahmu pada hari esok. Lalu Allah datangkan 10,000 malaikat ke perang Badar. Tetapi apa 10,000 malaikat itu buat? Mereka memberikan sokongan moral saja. Kerana menurut hadis lagi, selepas habis perang Badar, sahabat-sahabat yang masih hidup pergi melihat mayat-mayat yang terbunuh, dan mereka boleh mengenal setiap mayat musyrikin yang mereka tikam itu. Mereka kata, si fulan ini, tikaman itu pada leher dia, pada dada dia, pada kepalanya, saya yang tikam. Setiap mayat mereka kena pasti daripada musuh, daripada musyrikin. Tidak ada satu tikaman pun dari 10,000 sahabat. Ini hadis, tuan-puan. Dicerita kepada kita oleh seorang alim, mengingatkan kita bahawa dalam setiap detik sejarah Rasulullah SAW, tidak ada malaikat melakukan sesuatu. Ya, ada hadis Jibril turun masa di Taif. Ya Rasulullah SAW, perintahkanlah saya akan balikkan Taif, bawa perut dia di atas dan permukaan dia, jadi perut dia hilang satu kaumnya, tak akan diingat oleh manusia, macam Atlantis, macam Sodom dan Gomorrah. Perintahkanlah wahai Rasulullah, kekasih Habibullah. Apa Nabi jawab? Jangan. Semoga kaum mereka itu ikuti, mendapat hidayah Allah, datang kepada Allah. Malaikat walaupun depan Rasulullah SAW dengan pedang yang dihunus ke leher dia, ditanya, siapa sekarang jiwa kamu dalam tangan, Allah atau saya? Rasulullah SAW jawab Allah. Tapi kerana gerunya Rasulullah, begitu hadirnya jiwa Rasulullah kepada wajah Allah SWT, orang boleh nampak. Orang yang duduk lutut dan lutut kepada Rasulullah tu boleh nampak bahawa dia ni betul-betul tak takut. Hanya takut kepada Allah. Orang tu bukan saja jatuh pedang masuk Islam. Kenapa? Kerana dia nampak cahaya Rasulullah. Tuan-puan, Allah tidak hantar malaikat untuk tolong kita. Ya, malaikat doa untuk kita, kembangan sayap untuk kita. Menurut hadis, saya yakin kepada itu. Itu sebab saya masuk Islam, saya berhenti sekolah, saya pergi mencari ilmu Allah. Alhamdulillah, musafir saya ke 40 negara. Allah mendatangkan rezeki yang melimpah untuk saya ikut janji dia. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkir janji. Tetapi hari ini kita mesti soalkan, hari ini fihuna al-an al-yawm. Kerana di akhirat esok, Allah tak akan tanya kita tentang ibu bapa kita. Allah tidak akan tanya kita tentang kaum lain. Allah akan tanya kita tentang tanggungjawab kita. Apa kamu buat? What did you do? Kita tak boleh kata Karbala. Kita tak boleh kata Hasan Hussein. What did you do? Inilah kita baca dalam surah Al-Kahf. Allah menyatakan mereka bohong. Mereka mensyirikkan Allah. Tunjuk bukti kamu. Allah berdialog dengan mereka dan kita juga yang mengaku dia ni Allah, dia ni kata ada kuasa ni, boleh hidupkan ni. Dia kata kalau kita tak ikut SOP-nya kita mati. Allah tanya kita dan kita wajib ulangi pertanyaan Allah, bukan kita menyangkal sains. Tidak. Quran ni paling saintifik. Ibn Rushd menyatakan Aristotle mengikut falsafah rasional sains sebiji dengan Al-Quran. Itu sebab saya berpendapat Aristotle mungkin Nabi. Orang yang mengkaji Aristotle. Itu tajuk lain. Allah tanya, tunjuk bukti kamu, kita wajib tanya kepada KKM ke WHO ke Bill Gates ke. Walaupun dia bukan ahli dalam epidemiologi, dia ahli dalam komputer. Tak apa.
Dia dah taja seluruh WHO tu, buat vaksin tu, dia nak bagi kita vaksin. Kita wajib tanya dia, apa buktinya vaksin ini boleh bagi hidup orang? Nescaya mereka akan jawab tidak. Di akhirat esok, iblis sendiri kata, kamu yang percaya ke aku. Padahal Allah sudah janjikan kamu. Kenapa kamu berpaling daripada Allah? Itulah khutbah iblis. Iblis pun berkhutbah, tuan-puan, di akhirat, di neraka sebenarnya. Ya, iblis pun berkhutbah. Kerana orang ahli neraka tak puas hati, dia protes. Dia protes kepada iblis. Bukankah kamu yang suruh kami ikut kamu? Iblis kata, tentulah aku kempen. Tentu aku kempen tu jadi kamu. Tapi bukankah Allah kempen juga? Nah, itu kubat iblis. Bukan Allah akan beritahu kamu jangan ikut saya. Tuan-puan, hari ini umat Islam dalam, bukan semua, macam mana kita kenal orang yang betul, orang yang benar. Ada hadis Rasulullah SAW menyatakan akan sampai satu zaman di mana fitnah sudah melindungi semua tempat. Orang yang kita harapkan sebagai Islam pun bersama dengan Ad-Dajjal. Masa itu kamu ada dua pilihan. Dia beritahu sahabat radhiyallahu an, semua. Kamu ada dua pilihan. Pilihan pertama, cari orang muttaqin. Lalu sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, macam mana? Siapa orang muttaqin tu? Macam mana kita nak kenal muttaqin tu? Rasulullah menjawab, iaitu apabila kamu jumpa mereka, mereka ingatkan kamu pada Allah. Bila kamu duduk, tak payah tanya dia. Duduk dari jauh pun kamu tengok dia, tengok amalan dia. Kerana nak kenal seorang ni, kena innalladzina amanu wa amilus solihat. Mesti tengok dia punya amal, dan tak cukup tengok amal dia soleh. Apakah dia lakukan sesuatu nak tunjuk kat orang? Apakah dia lakukan sesuatu, dia bangga? Atau dia istighfar banyak? Dia selawat banyak? Adakah dia menerima suapan? Ataukah dia meminta upah yang tinggi? Menjual ayat Allah? Dia, kamu duduk, kamu sendiri tahu. Mungkin orang lain semua tepuk tangan, sorak dia, tapi dalam hati kamu boleh tahu dia ni ingat Allah ke tidak. Mungkin orang tu tak ada orang pandang. Kamu duduk dengan dia, kamu boleh rasa dia ni ingatkan aku kepada Allah. Itulah muttaqin. Pilihan kedua, Rasulullah SAW memberi nasihat. Kalau kamu tak boleh jumpa orang sedemikian, larilah ke gunung. Bawa 2-3 kambing, lari pergi gunung. Hamba ni duk sabar, ni yang paling tinggi yang dikatakan. Ini fitnah, tuan-puan. Ini fitnah. Bukan ada mayat berkelimpangan di sini sana, di sandakan ini. Saya dah duduk sandakan ni dah 3 minggu. Tak boleh pergi mana-mana. Kerana fitnah. Ya, saya akur kepada pemerintah. Tapi atillah wa atiu rasul wa uli amri minkum. Amri minkum ni ketiga, tuan. Aku tak baru rasul, baru uli amri minkum. Saya bukan orang yang nak mencabar. Ya. Saya bertanya sahaja. Tak boleh, salah ke bertanya? Gitulah. Salah ke umumkan dalam FB yang private? Ini bukan saluran perdana, ini bukan RTM. Private. Semalam saya diberi amaran oleh FB akan diharamkan saya jika saya tunjuk lagi tentang salib itu. Padahal saya cerita tentang Ad-Dajjal, Antichrist. Kerana dalam Kristian pun ada Antichrist, salib terbalik. Ada orang Kristian komplain mungkinlah. Wallahualam. Atau orang Islam sendiri. Wallahualam. Tak apa. Kalau diharamkan, tak apalah. Lari ke gunung. Itulah nasihat Nabi. Baik kamu lari ke gunung, duduk dalam gua. Itulah surah Al-Kahf. Itulah usul surah Al-Kahf. Tentang pemuda-pemuda. Orang muda. Bukan saya. Ini apek ni. Pemuda. Lari ke gua. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ayat dalam surah Al-Kahf cerita tentang 2 kebun. 2 kebun. Satu kebun dia makmur, satu kebun dia tak makmur. Tanaman dia tak jadi. Lalu yang makmur tu isytiharkan, aku ni, tengok hasil aku ni cukup bagus, kamu tak boleh lawan aku dan sebagainya. Lalu yang, ini dalam Al-Quran dan surah Al-Kahf, lalu yang kebun yang kecil itu menyatakan kepada orang yang takabur tu, kenapa engkau tak kata Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, bukankah Allah kendaki kamu berjaya ke tidak, ramai pengikut ke tidak,
sihat ke tidak, kaya ke tidak, ya, ideal ke tidak, disanjung ke tidak, sebut dikehendaki Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kuasa melainkan dengan Allah. Surah Kahfi lagi, mungkin besok Allah jahannamkan sesuatu yang dah makmur dan Allah naikkan dengan kehendaknya. Bagi semua pekebun, sebelum masuk kebun, inilah doa yang perlu disebut. Kerana surah Kahfi kata, sebelum kamu masuk kebun anda, sebutlah Masya Allah, la quwwata illa billah. Tuan-puan semua, orang-orang kafir, orang jahil, orang manusia yang 7 bilion sekarang dalam ketakutan. Kebanyakannya. Mereka tidak tahu mana nak menoleh. Mereka tidak tahu mana nak berpaling. Ya. Orang Kristian yang Kristian dia, orang Buddha yang Buddha dia di Thailand, rusuhan besar-besaran. Saya lama duduk di Thailand, saya ada ramai kawan di Thailand, di Vietnam, di 40 negara, alhamdulillah. Dan di Thailand itu mereka mula menyoalkan raja, tak pernah berlaku sami-sami Buddha keluar. Mereka makan sayur saja. Ya, sami ini makanan mereka halal. Ya, tidak ada minyak apa daging pun. Ya, tapi orang kita makan gaji. Itu saja bezanya tuan-puan. Mereka tunjuk perasaan tak pakai mask ke tak pakai mask ke, dekat ke, baru 7 saja kes. Kita 800. Ya. Ini tanda Allah, tetapi mereka mengharapkan petunjuk. Sekarang tentera dan polis di Thailand tak boleh tahan membenarkan tunjuk perasaan itu. Raja terpaksa balik dari Jerman Bavaria. Ya. Jadi hari ke hari saya mengikuti berita itu. Mereka bukan sekali tunjuk perasaan tuan-puan. Dah 5-6 hari. Bukan saja Thailand, Indonesia, Amerika Syarikat masih lagi tunjuk perasaan. Australia. Ini berita semua disuppress tuan-puan. Di Hong Kong. Ya. China saja belum keluar. Kerana disuppress oleh pemerintah. Tunjuk perasaan mereka tak mau tunjuk. Mereka tunjuk kepada Ad-Dajjal, WHO, aka Bill Gates itu. Semoga Allah berikan dia hidayah. Dia itu, mereka itu yang saya kata dalam video gangster saya dulu tu. Cina ni tak ada benda. Dia nak hidupkan perniagaan dia, dia gunakan wang. Orang kita lah. Yang nama Islam itulah yang hatinya entah apa, ambil wang, tak menjalankan tugas, menghukum mereka yang tidak berdosa. Mana lesen? Saman 1000. Mereka yang tak berdosa, dianiaya mereka. Bukan mereka jahat. Mereka perlukan rezeki. Orang kata nak cari makan. Tuan-puan, makan sebenarnya daripada Allah SWT. Hendak kita ingatkan diri kita. Kalau susah cari makan, bumi Allah luas. Kerana di akhirat esok akan dihumban ke neraka. Mereka yang gunakan alasan itu dia mustazafin. Sila cek ayat Quran tersebut. Hamba nak pendekkan saja kerana adik kakak ramai perlu tahajud. Dan saya nak ulangi, umat dunia ini mengharapkan kita yang memimpin dengan rasional. Ya, tentera Allah ni jundullah. Kita tengok Salahuddin Al-Ayyub radhiyallahu an yang mengembalikan Jerusalem. Dia rasional, dia siuman, padahal mereka dibunuh. Orang-orang Hujaz dibunuh, dicincang oleh tentera salib, tentera crusade Kristian zaman tu. Jangan kita pula jihad sekarang. Itu zaman tu dah meninggal dah semua. Bila Salahuddin Ayyubi mengembalikan Jerusalem dalam negotiation dia, perundingannya dengan wakil Kristian dari Jerusalem, apa wakil Kristian tu jawab bila dia ditawarkan, kamu akan dapat hidup semua, kamu selamat, kami akan bayarkan pampasan untuk kamu sebagai hamba abdi dibebaskan. Salahuddin Ayyub tak cukup wang, adik-beradik Salahuddin Ayyub keluarkan wang, belikan prisoner, berikan tahanan-tahanan perang yang kalah di Jerusalem, Baitul Muqaddis, supaya mereka bebas barang. Padri-padri kamu pun bebas. Raja kamu saja, kamu sendirilah hukum dia. Lalu wakil Kristian tu jawab balik pada Salahuddin Ayyub, kenapa awak buat macam ini? Kita langsung tidak kita cincang habis orang Islam semua. Kamu nak maafkan kita?
Salahuddin Ayub jawab apa? Saya bukan mereka. Saya Salahuddin Al-Ayub. Salahuddin Ayubi. Inilah kita. Kita Islam. Kita baca Quran. Kita ada rasional. Kita bukan orang gila. Kita bukan orang jahat. Kita bukan orang zalim. Kita orang yang membaca Al-Quran. Kita orang yang basuh tangan lebih 20 saat semasa masuk masjid. Tuan-puan, saya Cina mu'alaf ya. Sejak saya masuk masjid, ayah saya yang bukan Islam pun sujud. Walaupun dia orang bukan Muslim, dia Kristian. Di rumah dia beritahu saya, tengok, masa tu saya belum masuk Islam lagi. Depan rumah kita ada surau. Ayah saya yang campuran gangster, yang minum arak, yang mabuk, ya. Semoga Allah rahmati dan ampuni rohnya. Sudah tidak ada. Ayah saya masa itu dia kata, tengoklah orang Islam, orang Melayu. Mereka menyembah Allah macam mana. Raja segala raja. Kerana ayah saya orang askar. Dia dalam tentera unit semboyan. Dia tabik hormat kepada raja yang di Pertuan Agong. Dia kata cara kita taat kepada raja, kepada general. Lalu ini raja segala raja. Tengok macam mana orang Islam ni buat. Dengan diam, tertib. Itu belum lagi kita masuk Islam. Saya belum masuk Islam. Ayah saya itu dengan hidupnya, dia lihat. Lepas tu dia baca Bible, lepas tu dia pergi sujud. Saya tengok dia sujud. Di atas katil saya tengok dia sujud. Lepas itu mereka bercerai. Lepas itu saya menghadapi krisis spiritual. Saya berdoa kepada Tuhan. Masa itu saya separuh ateis. Saya berdoa kepada Tuhan. 6 bulan kemudian saya memeluk Islam. Alhamdulillah. Tapi saya nak cerita ni, tertib orang Islam, orang Melayu kita, bila masuk masjid, sebelum saya masuk Islam lagi, saya dah nampak dalam mata saya tertibnya. Saya pun campur orang Buddha, saya pun masuk kuil, saya pun bertapa. Bertapaan orang Buddha pun tertib. Tapi saya tak setertib orang Islam. Dia wajib ambil air sembahyang. Tidak ada seorang sembahyang tak wajib ambil air sembahyang ataupun tayamum. Membersihkan diri dengan bahan yang bersih, yang boleh membersihkan. Bab tahara, saya masuk Islam, bab pertama tahara, basuh 3 kali sunat. Basuh wajib sekali. Ya, dengan cermat. Masukkan air hidung semua, kat rambut semua, telinga sunat ya. Basuh kaki, ketumit semua, basuh tangan, tidak boleh berkasut, masuk pakaian bersih. Diam, bukan berpegang, bersorak, bercakap macam di restoran. Tak boleh bercakap. Tak ada satu orang pun bercakap dalam sembahyang. Ada, saya nampak orang bercakap dalam sembahyang. Dia tu orang gila lah. Sekali-sekala ada terjumpa. Tapi rukun, itu bagi dia tidak syariat. Rukun bagi orang yang bersyariat, tertib. Rukun solat orang Islam ni begitu tertib. Tapi dikenakan SOP paling zalim oleh Ad-Dajjal. Saya panggil Ad-Dajjal. Saya tak mau panggil nama sesiapa. Saya tak mau panggil nama Tan Sri, KKM, orang agama, ustaz, polis. Saya tak mau panggil. Saya kata ni Ad-Dajjal. Saya pergi masjid. Tak boleh. Kita lihat orang beriman ini, lihat sesuatu sunat, dah baca. Kerana kita baca semua nas tu. Kita bukan orang yang jahil, tuan-puan. Biiznillah. Alhamdulillah. Kita baca, saya bukan hafiz tuan-puan, saya bukan ustaz, saya baca seberapa yang boleh mengenai ayat-ayat Allah. Kerana bila saya masuk Islam, Alhamdulillah Allah buka hati saya, tinggalkan semua. Saya tinggalkan semua. Sampai ibu bapa saya, bapa saudara saya kata saya gila. Kawan-kawan saya kata saya gila. Tidak, saya bukan gila. Saya nak sangat tahu ilmu Allah. Alhamdulillah. Saya sempurna 1 tahun di Perkim, isu dakwah Perkim. Saya sempurna musafir 40 negara. Saya sempat jumpa Sheikh Imran Hussein. Saya sempat jumpa Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Saya sempat jumpa Tuan Guru Ghazali Din, Allah Yaham. Saya sempat jumpa ramai Tok Guru, Fadil Noor, Allah Yaham, Yusuf Rawa, Allah Yaham, Nik Aziz, Allah Yaham, Yahya Osman, Allah Yaham. Saya sempat jumpa banyak tuan guru. Saya sempat pergi ke Syria sebelum perang. Saya sempat pergi ke Libya sebelum perang. Saya sempat solat di makam Khalid bin Walid sebelum ia dimusnahkan dalam perang. Saya sempat solat di makam, saya tak solat di makam Salih, saya ziarah Salahuddin Al-Ayubi. Makam Salahuddin Al-Ayubi di Damask. Saya sempat pergi ke makam 100 sahabat
di Damaskus, kalau tak silap saya. Saya sempat ke makam yang dikatakan kepala Nabi Yahya alaihissalam di Masjid Damaskus. Saya sempat diberitahu inilah menara yang Nabi Isa alaihissalam bakal turun. Ya. Alhamdulillah Allah bawa saya musafir sebelum itu perang. Dan keadaan yang ajaib kalau saya nak cerita, tapi itu cerita panjang, saya nak pendekkan tuan-puan. Umat Islam, umat manusia mengharapkan kita saja tuan-puan, untuk memimpin mereka. Inilah tanda akhir zaman. Orang Islam mesti bersatu. Watasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wa in kuntum tu'minun. Hendaklah kamu berpegang kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Sesiapa yang pecah belah, sesiapa yang kata tak mau ikut, bukan orang beriman tuan-puan. Na'udzubillah. Fa in tanaza'tum fi syai' fardu ilallah wa rasul wa in kuntum tu'minun. Jika kamu orang beriman, kalau kamu bercanggah dengan apa, kembali kepada Allah wa rasul. Apa maksud kembali kepada Allah wa Rasul? Banyak orang bergaduh bab Allah wa Rasul ni. Kerana masing-masing ulama yang upahan ni, dia hafal Al-Quran juga tuan-puan. Dia banyak berdepan dengan saya ayat Quran. Tapi sebenarnya mereka lemah. Kerana Allah wa Rasul maksudnya di sini tuan-puan. Salawat, tahmid, Allah kembali diri kamu kepada Allah wa Rasul. Message Islam bukan untuk kita hentam orang lain. Bukan macam saya dulu Kristian, holier than thou. Saya dulu Kristian, holier than thou. Saya akan akhirkan 10 minit. Saya dulu Kristian, saya holier than thou. Saya lebih suci daripada kamu. Kita baca Bible, kita hentam. Kamu tak selamat. Kamu tak ambil darah Jesus Christ itu di atas salib. Ya. Masa tu orang tak tahu, orang ikut saja. Bila saya kaji demi kaji, saya tahu kebenaran. Akhirnya, Alhamdulillah, saya jumpa ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masa itulah mula. Macam seolah hijab terbuka daripada hati saya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Saya mengenal ayat mukjizat ini. Inilah ayat mukjizat tuan-puan. Kamu ada mukjizat dalam rumah kamu tuan-puan. Tapi mukjizat sebenarnya dalam diri kamu. Allah wa Rasul. Hadis Qudsi menyatakan seluruh alam ini, seluruh universe ini, seluruh existential ini tidak boleh mengandungi Allah. Allah ash kursiyus samawati wal ard. Surah ayat tu kursi. Kursinya melampaui langit dengan bumi. Kursi Allah saja tak boleh dikandungi oleh alam ini. Apatah lagi Allah. Hadis Qudsi menyatakan seluruh alam tidak boleh mengandungi Allah. Tetapi hati seorang mukmin bisa, boleh mengandungi Allah. Itulah cara kamu nak kenal. Apabila disebut Allah, hati mereka bergetar. Cek balik iman tuan-puan. Allah. Apakah hati kamu bergetar? Apakah kamu masih lihat syaitan lagi? Apakah kamu masih takut kepada bayang-bayang syaitan lagi? Apakah kamu masih takut kepada tomah-tomahan yang mendustakan, memfitnah Allah, memfitnah Rasulullah SAW? Zahirnya kita boleh bertenang. Zahirnya kita boleh berdialog. Zahirnya kita tidak lupa kata-kata. Saya boleh bercakap Huai, Tongpao ni manhao. Saya boleh speaking English. Saya boleh como esta, hola, como esta, muchas gracias, bonjour, comment ça va, danke schön, bitte schön, kamen, xin chào. Saya boleh cakap banyak bahasa. Alaysa kazalik, nehpah. Saya boleh cakap banyak bahasa. Dobre, ya, привет, хорошо, spasiba, alhamdulillah. Allah bawa saya banyak jalan, saya dapat banyak ilmu, tapi tidak guna semua ilmu itu apabila kita lupa dari mana datangnya ilmu itu. Jadi saya banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Sekian saja saya akhiri ini. Saya harap tuan-tuan semua diampuni oleh Allah SWT. Saya harap kita semua, saya berdoa minta Allah ampuni semua kita. Saya meminta Allah berikan kami hidayah. Saya meminta Allah berikan kita dalil-dalil, hujah-hujah daripada Engkau, ya Allah. Hendaklah setiap dalil kita jumpa daripada selain dari Allah, kita rujuk balik kepada Allah wa Rasul, ya Allah. Jangan biarkan kita terlupa sesaat pun merujuk kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah cahaya kamu, pengampunan kamu, nur kamu. Tambahkan, mereka sudah ada nur. Tambahkan nur mereka pada alim-alim yang warak, yang sentiasa mengingati kamu. Ya Allah, temukan kita dan orang muttaqin. Ya Allah.
temukan kita dengan muqarribin yang hati mereka bergetar. Ya Allah, aku liqauli hadza, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin atika rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi. Astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita hendaklah sentiasa berjaga daripada syaitan yang masuk dalam setiap asbab. Walaupun kita berdoa, syaitan cuba masuk. La haula quwwata illa billah. La haula quwwata illa billah. Sekian saja. Saya akhiri dengan doa untuk keluarga saya, anak-anak saya, untuk tuan rumah ini yang banyak berjasa kepada saya, melindungi saya di sini, di Sabah. Semoga Allah akhirkan PKP ini, akhirkanlah pendustaan Dajjal ini tentang satu virus yang sebenarnya tidak wujud mengikut data sains dan sebagainya. Kita ada Sweden, kita ada contoh, tapi media Dajjal ini terlalu kuat. Tapi Engkau lebih kuat, ya Allah, untuk sedarkan manusia. Sekian saja, saya minta maaf. Emosi sikit tidak boleh, ya. Kita tak boleh emosi, ya. Kita nak berhujah tak boleh emosi. Tuan-tuan, saya ingati saudara jangan beremosi. Jangan melata, jangan mengamuk. Islam adalah rasional. Islam ada dalil, ini yang saya belajar. Dulu zaman Kristian emosi gila. Tapi dalam Islam, Allah memberikan saya rasional. Sober, ya. Jadi maafkan saya tadi, ya. Maafkan saya. Astaghfirullahalazim. La haula quwwata illa billah. Subhana in kuntum zalimin. La ilaha illa anta. Hanya Allah dan Rasul kita ingat, ya Allah. Walaupun kita mati macam mana pun, walaupun berwabak betul Ebola ke Spanish flu macam mana pun, kita mesti sentiasa ingat Allah. Jangan kita mendustakan, jangan kita sangka buruk sangka kepada Allah SWT. Mesti kita tahu kejadian kita, tafakur atas kejadian kita, ya Allah. Tafakur, ya Allah, ya Rasul, ya orang mukminin, ya salam, ya salu ala nabi. Alhamdulillah, bersyukur banyak, bertami, gembiralah wahai orang yang sedar, gembiralah, ya. Buat kendurilah, gembiralah, ya. Dermalah, sedekahlah, tolong jiran kita. Ingat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, siapa yang mendustakan agama Allah, ya, yang tidak menjaga yatim, iaitu yang orang tak ada perlindungan, orang pelarian tu dikira yatim politik. Jangan kita fitnah mereka, orang Rohingya, jangan kita hantar mereka ke laut. Allah akan soal kita pada hari akhirat. Hendak kita cari mereka kembali, kerana mereka ada anak-anak. Saya pernah jumpa orang Rohingya di Siam, di Mesot. Saya pernah jumpa keluarga mereka orang beriman, tuan-puan. Mereka orang beriman. Jangan kita dengar fitnah Dajjal. Periksa sumber berita kita, ya. Berbuat doa. Imam Muslim dan Bukhari radhiyallahu an, bila mereka mendengar hadis pun, mereka buat solat 2 rakaat sebelum mendengar satu hadis, ya. Solat sebelum mendengar satu hadis, supaya syaitan tak masuk, kerana 99% hadis palsu masa itu, ratusan ribu, dan Imam Muslim Bukhari mengutip hanya kurang dari 1% yang katakan sahih. Ya, ada kitab-kitab lain, tapi ini adab mereka, adab kita bila dengar satu berita, pergi solat. Solat 2 rakaat sunat. Solat hajat, istikharah. Imam-imam kita sepatut sembahyang istikharah. Bukan saya untuk menasihati mereka, mereka tinggi ilmu semua. Saya minta maaf, saya tarik kenyataan saya. Ialah untuk diri saya, hendaklah kita banyak solat tahajud, solat meminta Allah, kerana Allah sayang dan suka dengar suara orang meminta. Tetapi ingat, Islam ini bukan personal project. Islam ini bukan diri kamu. Aqimus solat sahaja. Aqimus solat, tawatu zakat. Hablum minallah, hablum minanas. Surah yukazibu bidin. Ara'aital ladzi yukazibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu tu'amil miskin fawailul lil musallin. Orang tak bagi makan budak miskin, neraka bagi orang sembahyang. Jangan kita solat sebagai satu amalan sendiri saja. Kamu mesti fikir jiran kamu tak makan PKP ini, hantarlah makanan. Macam tuan rumah ini melakukan. Mereka mengumpulkan banyak makanan di luar. Besok saya akan rakamkan untuk tunjuk. Banyak dia usahakan dan pertubuhan Al-Hijrah dengan pertubuhan Cina. Cina, Sabah sini derma, tuan-puan. Saya dah jumpa mereka. Mereka derma untuk orang susah. Orang Islam kita juga yang paling banyak susah. Ya, ya, orang kerja government itu lain bab lah. Kamu tak susah tak apa. Alhamdulillah. Jadi
kita pernah bantu mereka yang susah, dan saya percaya ramai kita bantu orang susah, alhamdulillah. Tetapi ini amaran bahawa Islam bukan projek personal. Islam bukan untuk kita menangis seorang, kita lupa orang-orang lain. Jadi mesej ini kepada semua manusia, saya letakkan dalam bahasa Melayu kerana orang kita faham bahasa Melayu, dan supaya kita kuatkan diri, kuatkan ekonomi diri. Jangan lagi lah memakan rasuah suap. Jangan kita berobot politik nak jadi ketua, istighfar banyak, bersatu, tunjuk aizat Islam, rapatkan saf kita, rapatkan saf kita, satukan saf kita, rapatkan saf kita, takbir, organize lah balik sembahyang Jumaat, walaupun kena saman RM1,000, bagilah kat saya habiskan semua duit saya boleh selamatkan satu saf yang panjang, biiznillah. Tangkaplah saja saya biarlah saya masuk penjara, saya tawarkan diri, tapi saya nak contoh ni disampaikan kepada semua orang. Kita yang jantan ini, lelaki ini, mereka korbankan diri di Turki, di Syria. Saya pernah jumpa pejuang yang nyaris terbunuh. Saya pernah jumpa pejuang cerita kepada saya kisah di tanah-tanah mereka, di Syria, di Kurdistan, di Libya, ya. Banyak tempat, Palestin, banyak tempat. Saya jumpa orang Israel juga, tapi mereka itu diambang maut. Ramai saudara mereka di Pol Pot di Kamboja, saudara mara mereka dibunuh, ditanam hidup-hidup zaman Pol Pot. Dalam waktu mereka, saya jumpa mereka menangis di Cham, di kampung Cham, tapi mereka sentiasa minta bantuan. Saya nasihati mereka, rapatkan saf, bersatu tuan-puan. Itu saja cara untuk bantu umat Islam bangkit kembali. Kita sekarang di bawah sekali tuan-puan, bawah sekali, zero, bawah. Kita gaduh orang Cina, kita gaduh orang Kristian, kita gaduh orang Yahudi. Mereka bersatu tuan-puan. Kita yang bercerai-berai, salahkan kita tuan-puan. Ya. Kita yang makan suap, kita yang boleh disogok, kita yang mula boleh bolos daripada penjara. Ya. Yang sekarang kata COVID dan penjara macam mana? Fitnah semua tuan-puan. Dah penjara, dah tak boleh. Kita dah macam penjara di luar, dah 8 bulan. Ini bukan virus yang luar biasa. Ujian itu pun ada masalah. Kenapa kita tak soal? Ayat Allah tak ada masalah. Kenapa kita soalkan? Kenapa mudah kita tinggalkan? Sekali lagi saya minta maaf saya melerai ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiy ummi wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Allahumma fir lana warhamna wa dina afina fu'anna. Allahumma fil mu'minin mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa firuka wa ridwanika.